wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Okay, bersama dengan Cikgu Fazlani Fazil. Hari ini kita akan belajar bersama-sama modul 7.0 penyata kewangan milikan tunggal tanpa pelarasan bahagian kedua. Standard kandungan 7.1 akaun untung rugi tanpa pelarasan. Sebelum tu, cikgu nak tanya murid-murid, siap ke latihan latih tubi dari video modul yang pertama, iaitu modul 7, penyata kewangan milikan tunggal tanpa pelarasan? Okey, seperti yang cikgu janjikan, okey, untuk semakkan jawapan, murid-murid boleh scan QR code di bawah. Okey, seterusnya standard pembelajaran 7.1.1 menerangkan tujuan penyediaan akaun untung rugi. 7.1.2 menyediakan akaun untung rugi. Kriteria kejayaan. Lepas pengajaran dan pembelajaran pada hari ini, murid-murid akan dapat pertama, menerangkan tujuan penyediaan akaun untung rugi. Kedua, menyediakan akaun untung rugi. Okey, mari kita tengok. Okey, yang ni terlebih dahulu, skor prinsip perakaunan. Ingat, nombor 1, ingat format dan formula. Kedua, faham format, formula dan juga soalan. Dan murid-murid kena buat latih tubi dan capai standard masa yang ditetapkan. Okey, kita tengok dulu yang pertama. Tujuan penyediaan akaun untung rugi. Apa tujuan dia? Tujuan penyediaan akaun untung rugi ialah untuk mengetahui sama ada sesebuah perniagaan mendapat untung atau rugi bersih. Okey, untung atau rugi bersih setelah mengambil kira semua hasil dan juga belanja. Ini pula ialah format akaun untung rugi bentuk penyata. Okey. Mula-mula kalau seperti di paparan skrin, mula-mula kita letak nama perniagaan. Seterusnya, akaun untung rugi bagi, tengok kepada soalan lah. Bagi bulan berakhir ke, bagi tahun berakhir ke. Okey, seterusnya, untung kasar. Okey, kat situ cikgu ada bagi contoh 30. Kalau rugi kasar, kita letak dalam kurungan. Okey. Tambah hasil. Okey, itu adalah contoh-contoh item dalam komponen hasil lah. Okey, yang pertama, komisen diterima, sewa diterima, diskaun diterima, faedah atas simpanan, dividen, hutang lapuk terpulih, untung atas pelupusan aset, pengurangan peruntukan hutang ragu. Okey, yang tu cikgu bagi contoh semua 10. Jadi, bila tambah semua tu, jadi berapa jumlah dia? Ialah 80. Jadi, 80 tambah daripada untung kasar tambah jumlah hasil, kita akan dapat 110. Seterusnya, kita tolak pula dengan komponen belanja. Antara item dia ialah gaji, diskaun diberi, pertambahan peruntukan hutang ragu ataupun hutang ragu yang baru diwujudkan,
Belanja susut nilai aset bukan semasa. Rugi atas pelupusan aset. Faedah atas overdraft bank. Okey, ada overdraft bank kat sini. Ada sedikit type silap. Okey. Faedah atas overdraft bank. Faedah atas pinjaman. Iklan, promosi, belanja membaiki, kadar bayaran, insurans, belanja am, belanja runcit, hutang lapuk, faedah dibayar, angkutan keluar, komisen dibayar, sewa dibayar. Okey, di bab perkataan dibayar ataupun diberi, selalunya kita akan merujuk kepada komponen belanja. Okey, jadi kita daripada 110 ni, kita tolak dengan semua belanja ni, barulah kita akan dapat untung bersih. Okey, ini ialah format akaun untung rugi dalam bentuk penyata. Okey, boleh murid-murid? Okey, kita terus. Okey, seterusnya kita pergi tengok kepada soalan contoh latihan tahap 1. Contoh latihan 1. Imbangan duga pada 31 Disember 2019. Okey, diberi maklumat sewa diterima. Okey, sewa diterima ya. Perkataan diterima, kita selalu rujuk kepada hasil. Lagi satu, dia punya clue dia, tengok. Dia berada di sebelah kredit. Okey, kalau yang berada di sebelah kredit ni, maklumat selalunya sama ada hasil, ataupun equity pemilik, ataupun, apa dia? Liability. Okey. Kat sini sewa diterima. Apa murid sewa diterima? Hasil. Okey, pandai. Kemudian, komisen diterima belah kredit hasil. Kadar bayaran belah debit. Okey, kadar bayaran merujuk kepada belanja. Okey, lagi satu tips. Yang berada di sebelah debit, kalau tak belanja, ialah aset. Okey. Sewa dibayar. Okey, murid-murid. Dibayar ya, perkataan dibayar ataupun diberi merujuk kepada selalunya ialah belanja. Tapi kena tengok juga kedudukan dia debit ke kredit. Okey, sewa dibayar, belanja. Alat tulis, belanja. Gaji, belanja belah debit. Insurans, debit ni belanja. Belanjaan diletakkan di ruangan debit pun belanja. Diskaun diberi, letak belah debit kat sini, diberi di sebelah debit, belanja. Diskaun diterima, kita tengok kedudukan dia belah kredit, rujuk kepada hasil. Okey, kita catat dulu dia hasil ke belanja. Okey, sebab soalan ni dia kata kat bahagian maklumat tambahan, untung kasa ialah ringgit Malaysia 31,000. Anda dikehendaki menyediakan akaun untung rugi bagi tahun berakhir 31 Disember 2019. Okey, kita tengok jawapan dia, contoh jawapan. Okey, soalan ni tak ada nama perniagaan, jadi kita tak letaklah nama perniagaan kat situ. Okey, kita terus kepada akaun untung rugi bagi tahun berakhir 31 Disember 2019. Bermula dengan format apa mula-mula murid? Untung kasa. Untung kasa diberi kat sini kan. Okey, kalau rugi kasa pun boleh juga. Tapi yang soalan dia beri untung kasa. Untung kasa 31,000 kat sini. Jadi kita letaklah untung kasa 31. Tambah hasil.
Okey, jadi kita tengok kat sini apa yang kita dah catat, hasil ada berapa kat sini, ada 3, iaitu sewa diterima, komisen diterima dan juga diskaun diterima. Okey, kita letak kat bahagian lajur ni. Kemudian kita tambahkan ketiga-tiganya. Kita dapat 1,710. Jumlah 1,710 ni kita kena tambah dengan untung kasar. Jadi kita akan dapat nilai dia yang ni. 32,710. Boleh murid semua? Okey, kita sambung lagi. Kemudian kita akan tolak dengan komponen belanja. Antaranya ialah apa murid? Kadar bayaran. Okey, buat satu-satu. Kita nak bagi dia elokkan, kita tertinggal catat nah. Okey, kita buat ikut turutan. Kadar bayaran, sewa dibayar, alat tulis, gaji, insurans, belanja am, diskaun diberi. Okey, jadi kita tulis kat sini, kemudian kita tambahkan jumlah belanja. Belanja ditolak ya murid. Jadi jumlah 32,710 tolak dengan jumlah belanja, kita akan dapat untung bersih. Okey, boleh murid? Okey, jom kita buat latih to be ni pula. Okey, jawapan insya-Allah cikgu akan bagi pada video yang akan datang pula. Okey. Okey, kita tengok kepada latihan latih to be tahap 1 yang pertama. Okey, untuk jawab soalan 1 ni murid-murid, seperti biasa anda boleh jawab dalam buku latihan, kertas kajang ataupun buat dalam laptop ya, atau komputer, iaitu secara berkomputer, ataupun boleh juga print out ya, yang slide yang cikgu berikan iaitu video ni, kamu print screen, kemudian boleh juga catat di ruangan yang telah cikgu sediakan. Okey. Soalan 1. Imbangan duga pada 31 Disember 2019. Okey. Diberi belanja am, sewa diterima, faedah diterima, untung atas pelupusan aset, pengurangan peruntukan hutang ragu, kadar bayaran, sewa dibayar, alat tulis, gaji, insurans, hutang lapuk terpulih, diskaun. Okay, tips yang cikgu nak bagi ialah, okay, murid-murid boleh kena pasti juga, kalaulah berada di sebelah debit ni, dia sama ada aset ataupun belanja. Kalau yang berada di sebelah kredit ni murid, tips yang cikgu boleh bagi ialah dia sama ada dia hasil, equity pemilik ataupun liability. Okey. Maklumat tambahan. Untung kasar ialah ringgit Malaysia 32,000. Anda dikehendaki menyediakan akaun untung rugi bagi tahun berakhir 31 Disember 2019. Soalan senang kan? Sebab tahap pertama saja. Sebab nak bagi murid-murid ingat format. Latih dulu. Latih di to be dulu lah. Ini pula ialah latihan latih to be yang kedua. Okey. Ini pula ialah latihan latih to be yang ketiga. Anda dikehendaki, dalam soalan ketiga ni perasan tak? Dia bukan untung kasar, tapi rugi kasar. Jadi kalau rugi kasar tu nanti awak tak dalam kurungan sebab nanti nilai dia jadi negatif tau. Okay, maksudnya nilai dia negatif 8,000, bukan positif 8,000. Rugi kasar, baru kita tambah hasil. Okay, anda dikehendaki menyediakan akaun untung rugi bagi tahun berakhir 31 Disember 2019. Seterusnya, latih to be 4.
Soalan 5, latih tubi yang kelima. Latih tubi yang keenam. Latih tubi yang ketujuh. Ini pula ialah latih tubi yang ke-8. Latih tubi yang ke-9. Yang ni pun rugi kat asal. Jadi awak kena letak negatif 10,400 ataupun awak letak dalam kurungan 10,400. Baru tambah dengan hasil. Okey, itu saja video untuk kali ini. Semoga berjumpa lagi di lain masa. Okey, bagi murid-murid, jangan lupa tekan butang subscribe bagi yang belum lagi tekan. Kemudian, tekan juga butang loceng notifikasi. Okey, dan jika suka video ni, boleh tekan like, beri komen dan selamat maju jaya. Ingat, rajin-rajin buat latihan. Okey, selamat menonton juga. Okey, bye. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.